Tia makan apa Tia? Dia makan strawberry. Strawberry. Betul lah strawberry. Ni. Jajan strawberry. Baby. Kita dah tengok kartun. This model ZV-E10 tahun 2021. Kenapa dengan kamera ni? Sekejap lagi aku cerita. So, apa kelebihan ZV-E10 ni? Sebab dia build quality dia sebenarnya build quality yang sangat murahan. Tapi dia bagi function A6400 dengan ZV-1. ZV-1 something yang compact. Screen dia boleh flip ke tepi. Bila flip ke tepi macam ni, dia tak kacau mic dekat atas ni. Kalau ada additional mic, aku letak Rode Video Mic Pro besar kan. Lepas tu bagus dia pada autofocus. Dekat Canon dia ada face autofocus dengan eye autofocus. Cuma dia tak boleh stay lama. Macam kamera yang aku guna sebelum ni, dia tak ada eye autofocus, just face autofocus. Dia tak boleh stay fokus lama. Kadang-kadang dia hilang. Dekat situ dia bertambah kerja. Bukan tak boleh pakai, tapi bertambah kerja. Waktu lost focus, aku kena bermain dengan gambar atau b-roll. Tapi Sony ni, dia dah eye autofocus. Lepas tu ada product showcase. Once aku letak product showcase kan, macam ni kan, aku letak, dia akan terus fokus pada barang yang kita tunjuk. Kalau kita turn off product showcase, dia tak fokus lah pada barang tu. Bila aku check dekat YouTube, Sony autofocus dia paling laju lah. Susah nak dapat autofocus laju macam ni. Mungkin mula-mula okey, beli kamera-kamera murah yang korang rasa autofocus boleh tutup dengan b-roll dalam video. Tapi kalau dalam video yang at least dah 15 minit, kau jumpa 20 autofocus yang lost focus, rasa lah susah ada macam mana. Lepas tu tempat tu pula kita kena fikir lost focus punya part, nak letak konten apa, nak letak b-roll apa. Itu yang masalah. Ada dua jenis kamera yang ini beginner level, harga dia lebih kurang 3000 something. Ada lagi satu M50 Mark II. Kamera ni ramai orang beli, dia bagus juga, tapi dia kalah dekat ZV-E10 pasal dia ada dua jenis autofocus, face autofocus dengan eye autofocus. Bila dia pergi ke 4K, eye autofocus tu akan turn off. Dia automatic turn off. Korang takkan boleh on eye autofocus bila 4K. Itu masalahnya. Bila kalau korang nak guna 4K, dia akan detect muka macam kamera murah lah. Kejap-kejap lost focus, kejap-kejap in focus. Tapi ZV-E10 ni, dia korang guna 4K pun eye autofocus, product showcase still on. Lepas tu kalau korang guna resolution 4K dekat M50 ni, dia akan crop. Maksud crop tu, gambar ni sekarang korang tengok dia punya focal length macam mana, dia akan crop lagi. Jadi dekat situ akan sempit. Kalau aku nak vlog secara 4K, aku nak kena jauh lagi. Takkan nak pegang jauh-jauh kan, pakai tripod memang berat. Lepas tu kalau buat video static dekat rumah, aku perlukan lens yang betul-betul wide untuk gunakan 4K. Lens wide lagi modal banyak. Jadi tak perlu fikir pasal modal, kita pakai je ni. Sebab ZV-E10 ni dia ada 4K yang dia sample daripada 6K. Sebenarnya korang record 4K, tapi dia macam proses umpama korang record dalam keadaan 6K dan dia crop semula. Dia crop jadikan 4K dan kita akan dapat truly 4K punya size lah. Itu yang bagusnya pada 4K ZV-E10. Hey, what's up guys, welcome to my video. Jadi baru-baru ni aku ada dapatkan satu kamera baru, dan aku jual kamera lama aku, di mana kamera tu berjenama Panasonic Lumix GF9. Antara kamera pertama aku, dan kadang-kadang terfikir juga macam sayang nak jual, tapi nak buat macam mana guys? Kalau aku beli banyak kamera, satu tak pakai tersadai lama-lama dia macam tu lah, tak memberikan apa-apa manfaat. Jadi better aku jual, dan benda tu pun dah jual, kawan aku dah beli. So daripada mula Lumix GF9, kemudian kamera kedua aku adalah Canon M3, dan kemudian yang ketiga ini apa yang korang tengok, kamera ni adalah Sony ZV-E10. So antara sebab-sebab kenapa aku nak beli Sony ZV-E10 ni adalah disebabkan, check it out. Okay guys, kenapa aku ambil Sony ZV-E10?
Seperti yang korang tahu, kalau kita sebut kamera Sony je, kita boleh cakap kamera Sony ni antara kamera yang paling power autofocus dia. Aku tak tahulah nak cakap paling power ke macam mana, tapi ramai YouTuber dekat luar sana, ramai influencer, ramai pengguna kamera mengakui yang di mana Sony ni dia punya autofocus antara yang terbaik. Jadi aku sangat berminat dengan fungsi itu, kelebihan tu, disebabkan aku pengguna Canon M3 dan Canon ni aku boleh cakap boleh tahan dia punya color profile dia. Aku suka. Aku sehingga kan tak perlu nak edit apa-apa lah. Kalau edit pun sikit-sikit lah untuk color tu, color grading dia. Cuma Canon M3 tu dia ada masalah di mana dia fokus pada muka saja. Dia tak fokus pada mata. Tapi kalau version atas dia Canon M6 tu memang ada fokus mata lah. Dan okey juga ada fokus mata dan fokus muka, tapi bila aku bandingkan dengan Sony lebih laju sedikit daripada Canon. Jadi benda ni penting untuk aku sebab aku sebenarnya dah tak gemar dah melayan satu video. Bila aku edit aku jumpa out of focus. Ketika out of focus tu aku kena setting lagi, nak masukkan B-roll, nak kasih tutup. Kemudian selain tu, kenapa aku minat Sony ni, Sony ZV-E10 ni? Sebab dia sangat-sangat memenuhi keperluan aku. Kalau korang nak tahu, ZV-E10 ni merupakan hasil perkahwinan. Kita boleh cakap hasil perkahwinan lah, ataupun hasil kacokan daripada satu kamera yang dinamakan Sony Alpha 6400 ataupun 6400 dan lagi satu Sony ZV-1. Sony ZV-1 ni merupakan kamera compact yang memang sangat-sangat bagus dan mudah untuk kita gunakan bila nak buat vlog kat luar. Daripada kita guna kamera yang besar-besar, tidak, dia benda tu tak praktikal, agak susah. Jadi kita perlukan kamera compact dekat luar untuk vlog dengan menggunakan ZV-1. Memang dah nice gila. Cuma ZV-1 ni dia tak boleh tukar lens. Kemudian A6400 boleh tukar lens, tapi dia tak cukup compact dan kemudian dia ada screen yang hanya boleh flip ke atas. Kamera ni kalau ada screen flip ke atas, korang dah ada masalah sikit bila nak letak mikrofon. Kalau kat luar nak pakai external microphone memang mimpi lah, memang susah. Tak pasal-pasal korang kena upgrade rig, tambah rig, ataupun korang kena tambah external monitor. Modal dia besar dekat situ. Dan walaupun kalau kita cakap bab modal besar, katakan kita mampu, tapi rig tu agak tidak praktikal. Kalau kita bawa keluar memang penuh dekat tangan kita tu. Sambung monitor ni memang merenyah sangat dah. Tak sesuai untuk vlog, dia tak compact. Jadi dia kahwinkan dua, A6400 dengan ZV-1, jadilah satu yang dinamakan ZV-E10. Kamera ni keluar pada tahun 2021 tak silap aku dan aku berangan betul masa tu nak beli, dan akhirnya sekarang aku dapat beli juga. Jadi ini dia kotak Sony ZV-E10. Tengok laju ke tak autofocus. Laju geng. Lepas tu dia punya tak payah tunjuk. Okay, kan laju. Memang sangat laju autofocus Sony ZV-E10. Ada lagi satu sebab di mana dia mempunyai satu benda, satu fungsi yang dinamakan product showcase. Di mana product showcase tu, tadi aku dah bagi contoh kan, dia cepat. Sebagai contoh sekarang ni, dia dah in focus, dia fokus dekat muka aku dan mata aku. Sekarang ni let's say aku nak tunjuk satu produk. Okay, aku nak tunjuk vape aku. Serta-merta guys, dia fokus dekat vape ni. Oh yo, aku memang suka gila function ni. Alamak, cepatnya fokus. Ada lagi satu di mana ZV-1 screen dia ke tepi. Okay, monitor dia ke tepi. Sebab tu aku cakap A6400 dengan ZV-1 ni dia kahwin. A6400 screen dia ke atas, ZV-1 dia ke tepi, dia kahwin. Jadilah ZV-E10 screen ke tepi. Memang senang, aku boleh tambah mic kat atas kalau nak buat vlog kat luar. Lepas tu dia banyak fungsi-fungsi lain yang aku rasa dia biasa tapi sangat berguna. Dia biasa tapi sangat berguna. Dan kalau aku nak cerita panjang kat video ni, panjang sangat lah. So untuk harga ni kan, kalau korang nak beli, harga dia sangat-sangat berpatutan guys. Harga entry level tapi dah macam harga 5,000, 6,000 punya barang. Cuma satu yang korang nak kena tahu, ZV-E10 ni dilahirkan dengan kacukan dua jenis kamera dan hasilkan satu kamera yang penuh dengan fungsi dan sangat bagus. Tapi kualiti dia, build quality dia bagi aku memang totally out.
bila korang pegang kamera ni, korang dah rasa macam barang RM200 ni. Memang rasa sangat barang murah, tapi at least fungsi dalam dia sangat-sangat berguna dan bagus, dan aku suka sangat fungsi dia. Untuk kamera ni, dia jual dengan harga retail kat Shopee, korang pergi tengok, 3499. Itulah harga retail dia. Dengan harga 3499 tu kan, korang terus dapat lens, terus boleh pakai, tak ada masalah. Lens dia bagi sekali kit lens. Ni kit lens lah ni. Aku tak ada lens Sony yang lain. Kit lens ni pun dah okey, boleh pakai untuk permulaan. Kalau korang beli body saja baru 3000, tapi janganlah. Beli je lah dengan lens sekali. Kan tak ada lens ni pening kepala. So aku beli dekat kedai guys. Aku tak beli dekat Shopee. Okay, sekarang payment dah buat, barang pun dah simpan dalam kotak. Satu benda yang korang tahu tak apa yang best dekat sini? Ni, brother ni, Leong nama dia. Boss Leong. Waktu tu aku datang first time, aku tanya sikit je. Aku tak ada nak beli pun, tapi dia boleh cerita. Kalau korang nak tahu kan, kedai-kedai kamera biasanya kan, kalau korang tanya-tanya, dia malah nak layan. Tapi dia boleh layan. Itu yang best. Sebab tu aku beli dekat sini. Walaupun kalau korang nak tahu kan, beli dekat Shopee tu lagi murah, tapi kita nak ingat, benda ni harga bukan RM10, bukan RM200. Benda beribu ni kita perlu beli dekat kedai sebab long term untuk after sale service. Tu yang best tu. Jadi kan, kalau anda kata korang nak beli kamera, boleh pergi dekat sini. Nama Johan Photo. Okey, nama kedai dia Johan Photo, level 4, tingkat 4. Dekat situ ada satu je kedai kamera level 4. Nak kata murah, aku tak cakap murah. Tapi kalau korang nak dapat diskaun, korang cakap Izan Jazz suruh datang sini. Dia kata boleh dapat murah. Aku tak tahulah, kalau dia nak bagi, dia bagi. Terpulang. Yang best, kalau korang tak tahu tentang kamera, keluar daripada kedai ni, korang mesti faham tentang kamera. Sebab dia boleh cerita detail ni. Kalau ada apa-apa pasal kamera yang tak faham, nak tahu, boleh rujuk lah. Saya cuba apa yang saya tahu, saya tolong dan saya tunjukkan. Kalau pasal yang tak ada, saya pun boleh tunjukkan juga. Let's say kan, korang nak satu jenis barang tu, korang datang kedai, cari-cari, tak ada. Jangan terus pergi pindah tempat lain. Sebenarnya boleh cakap dengan Bos Leong ni, bos, saya nak kamera ni. Lepas tu korang tunggu je, berapa, seminggu, 2 minggu, korang mesti dapat barang tu nya. Senang. Kadang-kadang susah tau. Macam barang Sony, dia setengah limited edition. So sebelum ni aku tanya dia kata dia tak ada. Lepas tu bila kata dia boleh ada, aku terus bagi 100 untuk deposit. Jadi senang lah kalau kita beli dekat kedai directly. Kat Shopee jaga-jaga, barang mahal-mahal kena jaga sikit lah. Sebab kita takut, korang kalau follow aku kan, sebelum ni kan barang aku harga 800 hilang. Pakai courier yang apa-apa, barang hilang. So korang beli 3000, kalau hilang, rasa dia macam mana? Fikir sendiri. Nanti kalau korang nak beli dekat kedai ni, aku akan provide nombor telefon, link Shopee. Dia pun ada link Shopee. Korang boleh beli dekat kedai Shopee dia. Dan lebih better, korang datang lagi kedai. Sebab lagi puas hati, apa yang korang tanya dia boleh jawab sehabis baik. Memang confirm fahamnya. Lupa aku nak cakap, mall ni dinamakan Angsana. Dekat Johor Bahru, Angsana level 4. Dekat level 4 ni cuma ada satu je kedai kamera. Tak ada kedai kamera lain. Kat bawah mungkin ada lah, tempat lain ada lah. Tapi level ni ada satu je kedai kamera. So cuba datang, tengok dulu. Barang tak ada, boleh order. Bukan senang untuk jumpa servis yang baik dekat kedai kamera lain. Aku jumpa satu benda ni guys. Kalau korang bukan nak beli, kalau korang tanya-tanya pasal barang kamera, dia orang ni, dia layan tak layan je kalau kau tanya tau. Tapi kalau korang betul nak beli, waktu tu lah dia serve korang macam raja. Kalau tak, susah guys. Dia layan lebih kurang tau. So guys, aku recommend korang sangat, kalau korang nak pergi beli kamera, sama ada kamera professional ke kamera beginner ke, pergi ke Johan Photo Camtronic dekat Angsana level 4. Aku tak nak cakap lah harga dia murah atau mahal. Korang pergi sendiri, korang petik je nama aku 3 kali, Izan Jazz. Manalah tahu korang dapat pukau tuan kedai tu, tiba-tiba benda 1000 dia jual 500. Pergi sana. So, pendapat aku secara overall, aku sangat berpuas hati dengan kamera ni. Memang best gila aku gunakan. Very shock. Kalau korang sebagai seorang beginner fikir dalam bajet 3000 lebih tu, korang jangan fikir panjang lah. Beli je Sony ZV-E10. Aku rasa memang sangat-sangat sesuai dan sangat-sangat memuaskan kalau nak guna. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.